kita apabila membaca sesuatu nas, kita tidak akan faham, melainkan kita kena faham realiti orang di zaman itu. Bagaimana apa yang ada dalam diri mereka. Saya buat contoh untuk diri saya. Saya bapa saya sekarang bedridden. Selepas daripada itu, semua tahu kebanyakan orang Malaysia isu tu. Dan duduk di katil, saya kena beli katil, kena rawat, kena cuci, kena apa, kena buat kerja yang nurse buat. Kan? Pasal duduk di rumah. Dulu apabila saya pergi melawat orang sakit, ramai juga saya duduk tengok orang bedridden, saya tak pernah peduli. Tengok katil dia, oh pakcik ni sakit, bagi bantuan. Tapi apabila saya alami, bapa saya, kalau saya pergi melawat orang sakit sekarang, saya semua tanya, katil ni beli berapa? Oh, ni apa nama lampir ni berapa jenis apa, susu jenis apa? Dia tahu lebih. Sebab apa? Sebab saya mengalaminya. Dan saya mengambil berat tentang hal itu. Saya jumpa dengan satu orang yang tak pernah kisah sangat tentang dunia kematian. Kemudian isterinya mati. Dia sangat merindui isteri dia. Semua buku tentang alam barzakh, cerita kematian, orang cakap tentang kubur, dengar dia. Bukan dulu dia tak dengar, tak tahu, tapi dia tak bagi perhatian. Kerana itu bukan tajuk dia. Kita tidak akan dapat memahami Nabi dan para sahabat kalau kita tak memahami apa yang ada dalam diri mereka. Cara fikiran mereka. Maka kita akan membaca hadis-hadis mereka, hadis-hadis Nabi, dengan hambar kerana kita tidak menjiwai apa yang mereka jiwai. Seorang ibu yang menunggu anak dia pulang lama, kita mungkin tengok dia, kita mak dia duk ingatkan anak dia, tapi kita tak menjiwai dia. Dia tu tengok bas sampai, ingat anak dia. Kereta lalu, dia ingat anak dia balik. Sebab itulah yang ada dalam seluruh pemikirannya. Macam seorang yang merindui kekasihnya, apa saja yang dia lihat, dia ingat kekasihnya. Orang yang menanti orang datang, menteri ke siapa, mempunyai hasrat yang berbeza-beza. Ada orang datang kerana dia pengurus program, dia fikir tentang program dia selesai. Ada yang mungkin nak minta projek, dia lain semua tak penting. Yang penting dia boleh cakap, dia nak selesaikan hal tu. Ada yang orang datang menteri tu kawan dia. Dia tak penting apa kau fikir, aku jumpa nak kirim salam, nak salam dia, lama tak jumpa. Apabila Ramadan datang, kita cerita tentang sambutan, kemudian kita cerita tentang Nabi. Kalau kita tak faham apa yang ada dalam jiwa Nabi dan sahabat, kita tak faham hadisnya. Saya buat contoh. Antara sunnah yang disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, diriwayatkan oleh Ahmad dan selainnya. Nabi ni bila dia tengok bulan, dia tengok hilal. Arab ni dia ada hilal, dia ada qamar, dia ada badar. Kan? Tu kita tengok hilal. Hilal ni hari 1, hari 2, hari 3 dia anggap hilal lah. Kita panggil anak bulan. So, hilal ni asalnya angkat suara. Pasal apa dia panggil hilal? Sebab Arab ni bila dia tengok masuk anak bulan dulu dia angkat suara. Dia macam sambut. Oh, masuk bulan baru. Sebab dia nama-nama hilal tu dikira masuk bulan dia panggil hilal. Nabi SAW sebut, apabila tengok hilal, walaupun riwayat ini didhaifkan oleh sebahagian, tapi dia hasan oleh sebahagian. Kesimpulannya ialah hasan. Dia bila tengok anak bulan, Allahu Akbar. Tadi suruh tengok anak bulan. Allahumma ahilla alaina bil imani, bil amni wal iman. Wassalamati wal islam wa bit taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Nabi kata Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, munculkanlah bulan ini kepada kami dengan aman dan iman. Iman ni dia bukan cerita iman, menyanyi lagu iman ataupun berpantun tentang iman.
Iman adalah sesuatu yang berada dalam jiwa manusia. Nabi bila tiga, Nabi kata minta bulan tu datang dengan aman dan iman. Dalam sebahagian riwayat, bil yumni wal iman, dalam riwayat Talhah. Iman dengan keamanan, kebahagiaan dan iman. Kerana manusia ni apabila dia muncul, ada orang bila hari-hari muncul, macam Datuk Bat sebut tadi. Ada orang teringat Ramadan, dia teringat nak pergi, tahun ni boleh meniaga lebih sikit lah. Saya tak kata salah. Tapi itu fokus dia. Tapi ada orang bila teringat Ramadan, mudah-mudahan aku dapatlah buat ibadat tahun ni. Cover balik yang mana kurang. Tuhan ampunkan dosa di mana yang salah. Itu tajuk dia. Tajuk besar dia. Sebab tu Nabi bil amni wal iman wassalamati wal islam, dengan keselamatan dan Islam. Pasal itu tajuk mereka. Wa bit taufiqi bima tuhibbu wa tarda, lima tuhibbu wa tarda, dan taufiq dengan apa yang kau suka dan engkau redha. Kita selalu ceramah ni, wa billahi taufiqi wal hidayah. Orang yang taufiq ni dia lebih, hidayah ni kita ada. Datuk Bat cerita tentang fadilat Ramadan. Semua orang tahu. Kita pun tahu. Yang tak puasa pun tahu. Tapi kita, sebab apa kita sembahyang, kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sedangkan kita sembahyang, kita salat. Ihdina tu hidayatkan kami. Kerana tak semua orang yang tahu, dia dapat melakukannya. Dia dapat buat apa yang dia tahu. Saya yang ceramah ni pun, kadang-kadang pandai ceramah je lah. Bukan buat pun macam mana yang kita ceramah. Cakap tentang khusyuk, tentang solat. Kita pun kadang-kadang solat, teringat itu, teringat yang ini. Maka Nabi minta taufiq. Lima tuhibbu wa tarda. Taufiq kepada apa yang engkau sayang dan engkau redha. Kemudian oleh kerana bulan ni, orang Arab ni, bila dia tengok bulan, dia angkat kepala. Dalam riwayat Ibnu Abi Shaybah, Nabi kata, "Idza ra'a hilal fala yarfa'u ra'sah." Bila tengok bulan jangan angkat. Nanti bila tengok bulan, anak bulan semua angkat tangan, doa ke anak bulan. Nabi tak bagi tu. Sebab tu dia kata, kita hanya dibawa Rabbuna wa Rabbukallah. Cakap kat anak bulan tu, Tuhan kami, Tuhan kamu Allah. Kerana ada orang dia sembah bulan. Ada orang dia sembah matahari. Maka Nabi, keseluruhan yang Nabi fikir apa? Nabi fikir tentang keampunan. Nabi fikir tentang iman. Dia berbeza. Kalau kita dapat menjadikan itu topik kita dalam hidup, kita akan hairan. Kalau kita sebut, Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, Nabi menyatakan, "Inna hadha asy-syahr qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alfi syahr." Kan? Faman hurimaha hurima al-khairu kullah. Telah datang kepada kamu bulan Ramadan. Padanya ada malam Lailatul Qadar. Lebih baik pada 1000 bulan. Siapa yang dihalang daripada dapat Lailatul Qadar, dihalang daripada kebaikan keseluruhannya. Tak apa. Cerita Lailatul Qadar, semua orang dapat. Kerana semua orang akan lalui malam tu. Bukan nanti nak tunggu nampak pokok tombang ke apa. Siapa yang solat pada malam tu, dia memang dapat Lailatul Qadar. Artinya dia solat Isya, dia solat sunat, dia nampak apa ke, dia tak nampak apa ke. Kalau itu malam Lailatul Qadar, dia dapat pahala. Tapi saya nak cerita apa? Saudara moderator dan hadirin sekalian. Nabi kata, siapa yang Tuhan halang benda ni, dia kehalang kebaikan yang banyak. Kalau saya sebut, malam 21 nanti malam Lailatul Qadar atau malam 23 malam Lailatul Qadar. Apa kebanyakan orang fikir? Ada orang fikir pahala, tapi ramai orang fikir, aku nak doa malam tu. Doa makbul. Supaya doa makbul tu ada hajat nak sekian-sekian. Saya tidak kata salah. Tidaklah kata, memang ada disebut tentang malam yang lebih baik pada 1000 bulan, tentu doanya mustajab. Tapi, apabila kita semua tahu, Aisyah tanya Nabi tentang Lailatul Qadar. Banyak doa orang seperti Aisyah, isteri Nabi. Bukan saja serve Nabi, tidur dengan Nabi.
menggauli Nabi. Apa Nabi kata? Ajak doa kepada Aisyah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau pemaaf. Tolong maafkanlah aku. Sukakan kemaafan, maafkanlah aku. Keseluruhan yang Aisyah tanya Nabi, Nabi tak doa yang itu. Maksudnya, Nabi dan seluruh para sahabat, pikiran mereka ialah soal keampunan Tuhan. Pikiran mereka. Apabila Abu Bakar tanya Nabi, Ya Rasulullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih. Ya Rasulullah, alimni doa ad'u bihi fi salati. Wahai Rasulullah, ajak aku satu doa. Aku nak doa masa aku sembahyang. Sebahagian kata dia nak doa di rumah dia. Yang Nabi nak ajar ni Abu Bakar, yang tanya ni Abu Bakar. Kalau yang tanya tu mungkin mamat tepi jalan saya ke, yang banyak dosa ni, ataupun sebahagian orang. Tapi yang tanya ni Abu Bakar. Level dia habis daripada Nabi ni, manusia terbaik ni Abu Bakar. Nabi lebih tahu. Quran pun sebut dia. Apa Nabi ajak pada Abu Bakar? Nabi ajak banyak impian manusia dalam dunia ni. Tapi Nabi ajak, Allahumma inni zalamtu nafsi zalman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, aku telah menzalimkan diri aku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dhunuba illa anta. Tak adalah yang dapat mengampunkan dosa melainkan Engkau. Faghfir li dhanbi warham. Wala yaghfiru dhunuba illa anta. Faghfirni warhamni. Faghfir li maghfiratan min 'indik. Faghfir li maghfiratan min 'indika. Ampunkanlah aku dengan satu keampunan, kemaafan daripada sisimu. Warhamni, kesianlah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau itu pengampun lagi maha penyayang. Tuan-tuan, itu sahabat. Seluruh pikiran mereka. Keampunan, Tuhan terima. Hatta Nabi. Baru ni ada yang masa pergi perlih ada saya sebut. Manusia yang capai, yang paling tinggi dalam pemerintahan, Nabi Sulaiman. Allah berikan kerajaan kepada dia yang dia minta, yang tak diberikan kepada sesiapa lagi selepas daripadanya. Jin dan manusia semua dia perintah. Jin boleh buat ni. Bomo yang hebat tu pun 2 ekor jin ya. Nabi Sulaiman seluruh jin, tentera, burung. Tapi Nabi Sulaiman apabila tengok senyum semut bercakap, Ya ayuhan nam udkhulu masakinakum. Wahai semut, masuklah ke dalam sarang kamu. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai kamu dipijak oleh Sulaiman dan tenteranya sedangkan mereka tak perasan. Apa Nabi Sulaiman punya perasaan? Seorang raja yang menguasai lautan dan daratan, angin di bawah arahan Sulaiman. Bukan manusia, angin di bawah arahan Sulaiman. Quran kata, fatabassama dhahikan min qawliha. Tersenyum dan ketawa Sulaiman mendengarkan kata-kata semut. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Sulaiman kata, wahai Tuhan, kurniakanlah kepadaku agar aku dapat bersyukur di atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa ala walidayya, dan kepada kedua ibu bapaku. Wa an a'mala salihan tarda, agar aku dapat beramal dengan amalan salih yang engkau redha. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Masukkanlah aku ini dengan rahmatmu di kalangan hamba-hambamu yang saleh. Kemuncak harapan dia.
Siapa lagi manusia yang hebat? Nabi Yusuf alaihi salam. Apa yang tak ada kat Nabi Yusuf? Rupa yang cantik, handsome, kerajaan yang besar. Dia jadi raja di Mesir. Apa Nabi Yusuf? Kemuncak pada akhir hayat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kata apa? Setelah Allah beri, wa ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadith. Engkau telah bagikan kerajaan, engkau ajarku mimpi. Fatiras samawati wal ard, penghias langit dan pencipta langit dan bumi. Anta wali fid dunya wal akhirah, engkau wahai Tuhan perlindungku di dunia dan akhirat. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Matikanlah aku sebagai orang Muslim dan masukkanlah aku di kalangan orang yang saleh. Saudara-saudari sekalian, kita tidak akan dapat memahami hadis-hadis Nabi dan para salafus saleh jika kita mempunyai perasaan yang lain daripada perasaan mereka. Lalu kita akan baca hadis-hadis mereka dalam keadaan yang dry. Oh, Nabi minta iman loh. Kita akan tak rasa apa yang ada. Iman dan keampunan itu seluruh topik yang paling besar yang ada dalam fikiran mereka. Apabila Umar dengan Uwaisul Qarni, dia nak pergi jumpa Uwais, tunggu Uwais. Afikum Uwais, afikum Uwais. Ada Uwais, kabilah daripada Yaman. Selepas Nabi tak ada. Sehingga jumpa betul Uwais yang Nabi kata doanya mustajab, baik dengan ibunya. Apa yang nak Umar minta? Tolong doa supaya Allah ampunkan aku. Tuan-tuan, kalau itu macam tadi, kita berjalan. Kalau kita lapak nasi, jalan tengok kedai, boleh lah. Tengok kedai. Semua fikiran kita. Orang yang nak pergi tandas, dia jalan, dia bawa kereta. Ada tandas tak? Ada. Mana ada? Di mana ada? Para sahabat, doa mereka, harapan mereka pada Ramadan berbeza dengan apa yang ada pada kita. Sebab itu kita tak faham mereka kalau kita baca dalam keadaan dunia kita, bukan dunia mereka. Jazakallah.